Ni. Cubaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang dihormati, dikasihi, yang berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Rantau, Tuan Pengurusi Masjid, Datuk Lembaga Adat, Tuan OCS, Div kehormat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur Alhamdulillah kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama. Hari ini suasana yang sejuk. Daripada pagi saya camah kayak kelumpur memang hujannya. Sampailah ni. Alhamdulillah. Kan hikmah kan. Habis sejuk kayak Syalam section 3 balik. Sejuk dengan kereta-kereta sejuk. Tanggalam habis. Tu yang sejuk mana tu. Dan alhamdulillah kita masih lagi yang kata berada dalam mood Maulidur Rasul. Kalau tuan-tuan pergi ke Johor, ceramah maulud sepanjang tahun, selagi belum puasa maulud. Tapi dah lama kan kita ceramah online kan. Dan saya dulu masa mula-mula PKP 1.0 tu problem juga. Kita tak biasa kau pasang online ya, tokan. Saya tokan tu, saya lari. Saya pun cakap untuk Kementerian Pelajaran Putrajaya, 2 jam saya ceramah, kamera tak on. Gila betul. CEO tu kerja. Ceramah beliau ni tuntang kan. Rumah orang dari Kementerian Pelajaran ke mana tak start lagi ni tu. Apa tu janganlah kenalah belajar kan. Banyaklah belajar. Dan kemudian lepas selesai PKP tu, pula ada PKPB ceramah dah lain macam. Rasa ada orang jawab salam kita. Dah lama orang tak jawab salam. Dia cakap seorang-seorang, "Weh mencari line. Kau jawab topi bilik air, kau jawab topi pintunya, nak cari line yang clear kan." Sudah pergilah kat kampung mak saya, kat kampung Pancu, kat Parway tu. Dekat depan surau tu ada garaj kan. Saya pasang kamera situ. Situ line clear sikit. Dah tak ada kerja lain, orang kampung lalu je tin hon dah. Macam mana nak ceramah? Kan tak kait tangan sombonglah khabar kan. Tapi tak apalah, itulah ragamnya. Dan alhamdulillah betul lah abang kata Datuk Seri Utama tadi, betapa kita ni sebenarnya Allah uji kita ni bukan sia-sia. Semua ada sebab. Dalam surah Al Imran ayat 192 tu Allah Taala beritahu, tak dijadikan gunung, ganang, bukit, bukau, sungai, laut ni semua bukan sia-sia. Semua ada sebab. Termasuklah Covid ni, semua ada sebab. Ramai benar yang lampau-lampau Ya tuan-tuan. Kan tanah-tanah melampau ni banyak mana-mana. Kan? Sebab itu kalau kita cerita bab Nabi ni, Maulud Nabi ni, nombor 1 sekali orang terbayang. Contoh waktu Nabi kecil kan, waktu Nabi berumur 10-11 tahun, Nabi nampak seorang makcik berbangsa Yahudi engkit barang kat pasar. "Boleh saya tolong makcik?" Baiknya budak ni, adik ni daripada mana? Lebih kurang macam tu lah. Dia tak ada burak cara rantau dah, ni terjemahan. Kan ada lah memandai tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Dia kata, "Boleh saya tolong makcik?" "Baik budak ni, adik ni daripada mana?" "Saya daripada Makkah makcik." "Daripada Makkah?" "Jaga-jaga tu." Nampak tak? Kat Makkah tu ada seorang budak nama Muhammad. Jahat Muhammad tu. Dia tak tahu yang angkit barang ni Muhammad. Kan? Kalau kita lah ada terlepeh barang tu lah. Dan tolong kau untung kan.
Tapi Nabi tak. Nabi senyum je. Nabi senyum membangkit sampai ke rumah letak barang, dia pun bagi upah. Dia bagi upah. Ni ambil lah ni upah. Tak apa makcik, saya ikhlas, baiknya lah anak ni. Siapa nama anak ni? Dia pun jawab, saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Langsung diam makcik tu. Akhirnya Nabi ni bukan baik dengan makcik dia, baik dengan semua. Akhirnya semua memperakui, approve, confirm, mengesahkan bahawa akhlak Nabi ni sebaik-baik akhlak. Itulah kalau kita tengok kan, kita tengok dekat dalam Malaysia sekarang ni, kan, ni bukan cerita politik tau, tak ada. Minta maaf, saya tak cerita politik. Kita tengok semua peringkat, kat parlimen kan. Orang cakap macam ni, cakap macam ni. Saya tak tahu buat parti tau, bercakap kan. Cakap ni. Lepas tu, bawa lah kat luar. Masyarakat dengan masyarakat dah tak baik. Lepas tu, bawa lah kat sekolah. Guru-guru, poning kepala, budak-budak tak hormat. Kadang-kadang tak on kamera. Dia kata on kamera kan habis data PDPR. Cikgu tu cakap seorang-seorang. Bayangkan persentage kehadiran datang ke kelas. Kan? Not even 30%. Oh mak ayat cakap orang putih pula tadi kan. Kan? Ada yang tak sampai 10% dekat kawasan, dekat sekolah-sekolah, dekat area Bandar Seremban. Bayangkan. Kenapa jadi macam tu? Adalah masalah-masalah, kesusahan dan sebagainya. Tetapi ada yang di kalangan mereka tu sengaja tak masuk kelas. Malahan ada mak ayah suruh anak-anak pergi cari duit. Ada. Memang berlaku. Begitu juga kita tengok persoalan-persoalan hormat menghormati pun tak ada. Jadi apa yang boleh kita simpulkan? Malaysia hari ini sebenarnya ada satu krisis. Nama dia krisis adab. Itu yang sebenarnya. Itu sebab Nabi ajar, ta'dibu auladukum, adabkan anak-anak kamu tu dengan apa? Pertama, dia ajar supaya bihubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar sayang Nabi. Sebab apa? Bila sayang Nabi, orang akan kaji. Macam budak-budak minat BTS lah, bukan Bandar Tasik Selatan lah. BTS tu artis Korea. Artis Korea tu kejantanannya pun diragui. Salah. Ramai minat, letak gambar dia, puja dia, cuba pakai macam dia, cuba cakapnya dia, berjoget macam dia. Banyak. Kan? Tu sebabnya orang tu dulu pun khabar kan, makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka. Kan? Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kau dah pakai ni kan? Oh belakang tak dengar. Kena ulang balik. Jadi bab Abu Donga buat orang macam dia kan. Kan? Jadi bab adab, bab budi bahasa kan, memang ya. Tu sebab Imam Malik kata apa? Apa Imam Malik kata? Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Ya tu. Macam contohlah saya kan dengan tuan-tuan pengurusi masjid kan, kita 2-3 orang, kita bincang tubuh satu persatuan. Kan? Satu persatuan. Kita ni bantu ibu-ibu tunggal. Nama persatuan tu Persatuan Lelaki Prihatin. Contohlah, kita duduk kat satu kedai, satu warung. Lalu anak dara tu, dia kata tumpang lalu bang. Abang panggil lah. Dia tak panggil haji, tak panggil tok, tak panggil tak. Tumpang lalu bang. Langsung saya tanya kat pengurusi masjid, anak siapa tu? Kita tak tanya dia belajar kat mana, tak tanya gaji dia berapa, tak tanya kerja apa, tanya anak siapa, sebab dia adab. Bayangkan anak murid kepada Imam Malik namanya Abdul Rahman bin Qasim. Dia kata, aku mengabdikan diri aku belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Dan 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Macam tu sekali. Jadi Nabi kita ni sekomplit-komplitnya lah. Sampaikan Nabi Musa. Nabi Musa boleh berburak direct dengan Allah Ta'ala. Itu kelebihan Nabi Musa. Nabi Musa bila dia berburak dengan Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala beritahu, wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, nescaya akan kumasukkan dia ke dalam api neraka. Nabi Musa pun tanya, Ahmad ni siapa? Rupa-rupa Nabi kita ni, Ahmad tu nama popular Nabi kita kat langit, kat dunia disebut sebagai Muhammad. Jadi siapa nama Ahmad dan nama Muhammad, jago panggil elok-elok. Macam ni, saya tak tuju sesiapa ni tau, semua lah kan. Kan? Iya. Jadi mana kata nama tu membawa kepada satu perilaku akhlak kita. Kan? Jaga nama Samsul taklah berat mana dah kan. Tapi nama Muhammad baik dak dah kan. Iya. Jadi mana kata kita ni kena tiru.
Tu sebab disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Ya. Dalam ayat tu surah Al-Ahzab ayat ke-21 Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Uswatun hasanah. Dia tak cakap bajet baik, tak ada. Dia tak cakap antara yang terbaik bolehlah nak ikut tak ikut, tak. Uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Sampaikan Michael H. Hart tu, dia kaji Nabi ni yang terbaik di kalangan pemimpin yang memberikan pengaruh kepada seluruh dunia. Mahatma Gandhi kata kalau Muhammad ni masih hidup, masalah ket dunia ni tak ada. Kuranglah yang tu ayat Muhammad Gandhi. Mana nak tunjukkan kat kita contoh ikutan terbaik dah ada. Tu sebab bila kata Arab Badui kan, ada seorang Arab Badui dia cakap kepada Nabi, sesungguhnya aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Nabi pun cakap, kan elok kalau kau cakap kau seorang muslim. Dia tanya kenapa pula? Sebab muslim boleh selesai dengan pengakuan. Aku seorang Islam, tak ada siapa marah tu. Tapi cuba kita berdiri kat depan pagar, kita cakap akulah yang paling beriman kat rantau ni, itu cakap. Dia tak boleh, dia mesti dengan perbuatan. Dia tak boleh dengan cakap saja. Macam tu jugalah dengan kita. Kita kata kita percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada malaikat, percaya pada hari kiamat, qada dan qadar. Kita percaya pada kitab. Tapi kalau percaya pada kitab, percaya tentu kita ikut. Kan? So dalam kitab dah sebut uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik, tak usahlah ikut yang lain. Kan? Dah tahu kan? Jelas clear Nabi Muhammad ikutan terbaik. Malahan kalau tanya pada Aisyah, Aisyah kata akhlak Nabi ni adalah merupakan akhlak Al-Quran. Akhlak Al-Quran. Tu sebab kalau kita tengok Nabi kita ni, dia menunjukkan kepada kita akhlak macam mana cara Nabi bercakap, macam mana cara Nabi berjalan, macam mana cara Nabi bergurau senda, macam mana cara Nabi bergaul, macam mana cara Nabi menegur anak dia. Nabi sujud, cucu-cucu duduk naik belakang dia. Kan? Masa tu Husin naik belakang dia. Pada ketika itu tak ada bangkang daripada sujud. Lama Nabi sujud. Habis dengan jemaah-jemaah pun tak bangun. Nampak tak? Nabi tak bangun sebab apa? Cucu dia. Kita bin pesuruh kita. Kan? Tapi Nabi macam mana? Nampak tak akhlak Nabi? Macam mana cara Nabi tegur isteri dia? Macam mana? Dia panggil ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik kamu cakaplah dengan bini kita, wahai pipi. Tak apa pipi kau ni kan? Nak kata merah tak merah, biru tak biru tu kan? Tak kisahlah. Maksud itu panggilan yang mengembirakan. Kadang kita panggil tu elok, yam, tapi kasar. Yam, senyap yam. Tak nampak? Kan tak elok tu. Balik kan cuba buat. Yam, pitam seminggu. Dah tak biasa. Tiba-tiba panggil macam tu kan. Maknanya cara Nabi. Bayangkan Nabi tengah duduk, ada seorang sahabat tengah seronok bercerita dengan sahabat-sahabat yang lain. Dalam dia bercerita, dia tak sadar dia himpit kaki Nabi. Dan Nabi tak ada, kau nak cerita-cerita lah kau himpit kaki dia ni pahal. Tak. Nabi tahan. Sebab Nabi tak nak ganggu dia tengah seronok bercerita tu. Nampak tak? Kan? Macam kita tengah ceramah ni lah, kau jawab tukar mic kan? Contoh lah, ni contohnya. Saya tak, ni contoh, bukan nak cakap ni contoh. Tak tuan-tuan, saya ni okey, saya ceramah kat USJ. Tak ada stand pun. Dia ambil pasu letak kat bunga tu. Sabar tak kan? Mampu saya tahan kolak pada tu. Tapi itu dia. Akhlak Nabi ni menyeluruh tuan-tuan dan puan-puan. Dan Nabi sayang kat kita ni. Sayang kat kita. Maka Nabi bagi standard yang paling rendah. Sebelum saya nak sontok akhlak Nabi dalam keluarga ni juga. Kalau kita tengok, Nabi sangat sayangkan kita. Itu sebab kita buat maulud ni. Jangan dengar tuan-tuan cakap orang yang paning ni kan. Sambut maulud neraka tu. Neraka semua. Baca Yasin malam Jumaat neraka. Ada. Baca Yasin 3 kali malam Nisfu Syaban neraka semua. Yang duduk tengok bola kat kedai mamak tu semua syurga tu. Kita pula yang berzikir ni kan? Tu saya cakap bila saya ceramah kat negara lain, bangga saya cakap, tuan-tuan nak belajar pasal zikir, datang ni 9. Kedui tahlil tak main lah. La ilaha illallah 30 kali tu doa, apa benda kan?
Dah hilang-hilang lutut baru doa. Ni yo. Baru bak kata orang dulu kan, kata barulah berbaloi lah budang galah kat dapur tu. Ponek masak pun tak habis. Kau dah doa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, al-Fatihah. Terangkit kau ni, dah makan dah. Biar dia panjang. Kan? Iya, kalau tidak tu orang cakap kan, ni kudu tahlil ni Nabi tak buat. La ilaha illallah. Tapi Nabi kata apa? Kan ayat saya baca tadi, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingat Allah banyak-banyak. Zikir tu. Jadi tahlil tu dua pahala paling besar dalam kedua tahlil. Pertama zikir, kedua makan. Yo zikir banyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam kena faham tu. Kalau seorang jemaah la ilaha illallah, mana dah ponek tu? Dia dah ponek tu. Mana nak makan mana dah tu. Jangan berpanjangkan lagi. Kan? Bila dah hujung tu, kan bila dah tu al-Fatihah doa pun panjang. Lepas tu makan betul-betul, sungguh-sungguh makan. Jangan kesian, dia sedekah tu. Niat pahala untuk arwah. Betul. Iyo tuan. Saya cakap ni, saya kata lantaklah, kau nak marah ni marahlah. Saya cakap mama ya. Kalau tidak, kalau tak sebab kedua tahlil, kalau sendirilah baring duduk la ilaha illallah, belum tentu lah dah. Dalam kereta zikir sepanjang perjalanan pada Kuala Lumpur, belum tentu termasuknya bercakap ni. Tak apa dia dongak kat radio tu. Cerita tu kan. Jadi makna kata Nabi ni kita ikut. Kita sayang Nabi, salah satu tanda apa Nabi sebut? Nabi sebut faman ahabba syai'an aktsara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Tengok penyanyi tu. Zai suka dekat Zai tu. Kan? Apa lagi? Zalika, suka kat Zalika. Amalina, suka budak India tu, budak Melayu tu. Kan? Lagu Samsul memang tak ada lah, kan? Memang tak ada. Tapi makna kata nak menunjukkan kepada kita, sebut nama Nabi ni apa? Salawat. Nabi sebut al-bakhil. Apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Pandai orang kantau sarap sekarang itu. Sebut bakhil pun tahu dah, kodokut dah. Okey, jawab apa? Dia belajar dengan Ustaz Piramli kan, Haji Bakhil kan. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salih alaih. Orang paling kodokut bila sebut nama aku dia tak selawat. Jadi kono selawat. Donga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat orang lelaki hanya untuk Nabi saja. Kalau bini kita tang dapur panggil nama kita, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan, hanya untuk Nabi. Jangan pukul rata pula. Ya. Saya ni nunggu ustaz kan, tu salah tu. Kan? Makna kata salawat banyak-banyak. Dan Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Nabi nak kenal kita akhirat besok, itulah dia selawat. Tu sebab waktu PKP tu kita kat rumah, ramai juga yang buat maulud kat rumah. Baca sirah Nabi, lepas tu kita selawat kat rumah. Kan? Ya alhamdulillah, sebenarnya banyak hikmah tahun bila kita PKP tahun lepas. Pertama kali dalam sejarah 30 hari berturut-turut tak tinggal tarawih tahun lepas. Ya. Ketua keluarga tu kita kaji, ketua keluarga tak dapat tidur malam raya, menangis menghayati teks khutbah yang nak dibacakan esok pagi. Ya. Lepas tu barulah dia faham tu erti kecil hati baca khutbah. Dia baca khutbah anak tidur. Dia tidur kat masjid ni dia tak terasa dah. Kan? Bila dia baca khutbah nampak anak tu tidur kau dah kan. Dia nak nunggu tak boleh, dia tengah baca khutbah. Itulah cerita dia. Tapi tu yang kita geram tu. Orang kita ni, dia nak jadi kita ni gambar mempamerkan, menunjukkan kesyukuran kita, bukan tunjuk ke Allah, tunjuk ke Facebook, tunjuk ke Instagram. Rindunya rumah Allah ya. Oh, bilakah dapat kembali ke Masjid Imam Kahat ya. Sekali buka tak datang. Tak datang buka yang sama datang. Kan? Iya, benda ni berlaku. Dulu kan Negeri Sembilan pernah kita siapa yang daftar online first come first serve, siapa mula dapat kan.
Siap tunjuk dalam Facebook, alhamdulillah lulus, dapat aku kembali ke rumahmu. 100 lebih, 200 lebih tak datang. Kotaan dekat masjid-masjid ni. Itu sebab saya kata tadi, dia bukan hanya dengan cakap, dengan perbuatan. So selawat tu satu bentuk perbuatan, kita melafazkan. Nabi sayang kita ni, Nabi cakap, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Tapi Nabi tak sebut siapa hidupkan 100 dia sayang aku. Siapa hidupkan 50 sunnah, 10 sunnah, tak satu. Makna dalam bahasa orang kita ni, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Yang senang-senang kita buat apa dah? Menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Kalau boleh turun dengan cermin, kalau naik kereta tu cermin, Assalamualaikum. Salam. Ya. Sangat Tok Mat kat highway pun berhenti, macam mana turun, macam mana tu. Berburak sekejap, tengah jam macam tu. Kan? Balik tak kumpul, kebetulan saya tang radio. Okey. Ya. Bagi salam. Jumpa bagi salam, ni kau buat tarik-tarik muka kan. Assalamualaikum. Tuan-tuan. Jangan bagi salam. Kemudian senyum. Kan? Nabi balik rumah senyum, pandang isteri senyum. Kan? Dia balik kadang-kadang pagi tu dia tengok isteri dia, wahai Aisyah, tak ada kau makanan pagi ni? Minta maaf ya Rasulullah, aku belum ke pasar lagi. Tu kata Aisyah. Kemudian Nabi senyum, tak apalah, aku berpuasa pada hari ni. Senyum. Cuba kita macam tu. Leh tak ada cubalah. Tak ada sarapan dengan begini. Bondo yang ada kan. Belum pergi pasar kan dah. Kata tak macam mana tahu ada lapar pagi ni, belum makan. Iya, beza Nabi tu ni, kita ni akhlak dalam keluarga ni nak tunjuk. Dan Nabi tidak pernah menyusahkan isterinya untuk bondo-bondo yang dia boleh buat sendiri. Cubalah kan. Nabi jahit kasut sendiri, Nabi jahit baju sendiri, Nabi komen. Kadang-kadang bila nampak isteri dia tolong komen. Sebenarnya ni yang orang lelaki yang main marah saya, tapi kena dongang sampai habis. Tugas seorang perempuan beranak dan melayan suami, tu saja. Faham? Jadi makna kalau suami kata on. Faham? Kan ini tetap hilang. Ramai nutup hilang kan. Ya ni contoh lah kan. Tapi tempat cara memang dah tutup ni kan. Kan? Tak, maksudnya Nabi, maknanya kalau kita tengok pada Nabi ni, makna tanggungjawab orang perempuan ni melahirkan anak dan juga melayan suami, itu saja. Yang lain semua kerja suami. Komeh rumah, basuh pinggan, semua sekali. Bosarkan anak, ajar anak, PDPR semua. Tetapi orang perempuan banyak membantu orang lelaki. Sebab tu Nabi kata sesungguhnya orang perempuan itu adalah pembantu dan teman yang setia. Itu sebab kita kena appreciate lah, kata orang tahu tu, menghargai. Makasihlah yang tolong komen rumah ni, tak tu buat abang dah. Kasihlah awak masak, Allah sedap betul tu. Sebab orang perempuan ni kalau kita tak puji dia akan cakap, hui ponek nampak? Dia beritahu tu. Dia dah buat kerja, kita lah tak perasan, tak tahu dia. Ponek betul, ponek lah bersih rumah ni. Entah kan? Oh ya, masih lah. Tahu cakap, makasih lah tolong. Itu yang kita kena tahu. Kita balik rumah kan, cuba kita balik. Nabi nampak isteri buat kerja, tahu tolong. Cuba kita balik kan, kita balik rumah nampak bini terasa pinggan, dah yang cucu pergi masuk dalam mandi tak apa, biar abang sambung masuk pinggan. Tu dengan tahap ahli Dewan Undangan Negeri tu. Makna kan, ada pangkat tolong. Pencamah pun masuk pinggan. Apalah takut bini lah, sayang. Pahala. Kan? Kita ni pula lain. Oh, kalau sidai kain, contoh kan? Tolong sidai kain. Tolong sidai kain ni. Habilah dah dibangang kat bini masalah tu. Orang kampung mama cakap macam tu. Sudah pengusi masjid tolong bini sidai kain, pakai helmet full face. Takut orang nampak muka contoh lah kan. Tak, jangan risau, tunjuk Zab. Woi, sidai kain nampak. Tu masalah orang kita. Kan? Cuma tinggal lagi kadang suami dah nak semayang contoh. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Bang.
Kita nak sembahyang zuhur ni. Benar ni abang kan borek lah ni kain ni abang. Kenapa pula? Ni nak sidai kain ni tengah panis ni. Tolong banyak boleh tak? Abang sembahyang dulu boleh tak? Tanya dia. Sebab kalau angkat lah sini nak sembahyang ni. Kalau dia angkat jatuh berdosa gitu. Amin. Pergilah tolong. Tak apalah. Tolong angkat sampai kat penyidai ya. Yalah abang angkat jap. Tengah panis ni bang, pap letak. Tapi bini janganlah dah halang angkat bang sidai lah sekali. Janganlah macam tu. Kan? Halang-halang kan. Kadang ada macam tu kan. Jadi makna kata tu kebaikan kita tolong buat. Sekali bagilah ganjaran, bagi reward kat isteri kita. Kan? Ni yang abang dah booking dah spa muslimah. Sian man tengok setiap abang ni. Ponik, ambil lah. Kan? Biar anak-anak tak apa, anak-anak abang jaga je risau. Pergilah Sabtu ni. Boleh urut-urut, boleh cuci rambut. Sogarlah badan. Susahkan abang. Mana dia susah abang booking ni kau bayarlah sendiri. Lah suruh bayar sendiri. Ingat kan booking siap bayar. Dia suruh kawan tu bayar sendiri. Dah kacau kawan tu kan. Jadi tak adalah abang dah bayar dah. Makasih bang. Walaupun sekali setahun bermakna ke orang perempuan. Nampak tak? Apa lagi? Bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Itu sebabnya disebut dengan anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah ameh, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Lembah ameh tu dah banyak. Tapi Nabi kata, dia tentu akan minta yang ketiga. Itu sebab Nabi minta umat aku ni jangan panjang umur. Tak salah tuan-tuan nak kaya, kaya lah. Elok kaya ni sebab kaya boleh tolong orang. Kan? Ya, tolong orang. Percaya cakap saya. Bulan masa kita PKP tu banyak bukti menunjukkan bila orang sedekah banyak rezeki lain masuk kat dia. Ya. Dalam pada kita tengok itu berapa banyak orang naik bendera putih, berapa banyak orang bunuh diri. Bayangkan tahun lepas 266 kes bunuh diri tahun lepas. Tahun ni 483 tak termasuk 19 kes cubaan membunuh diri setakat bulan 5 tahun ni. Bayangkan. Yang heran tu ada juga orang Melayu beragama Islam. Sebab kita ni kadang-kadang kita cakap rezeki pada Allah, cakap boleh lah. Tapi bila ujian tu datang kat kita belum tentu kita boleh cakap macam tu. Saya dulu pernah waktu saya pergi Makkah pada tahun saya ingat 2016 saya pergi. Masa 2016 saya cakap dengan mak saya. Masa tu kat Madinah lepas makan tengah hari. Mak, rasa-rasa nak tolonglah family kita mana yang susah tu nak bawa pergi umrah. Saya kata tu. Mak kau dah cakap kau kena buat tau. Jangan main-main. Ni Madinah ni. Yalah cakap ni nak buat lagi. Sampai ke Malaysia tuan-tuan. Tahun 2018 boleh dapat nak bawa lah. 2018 kira-kira 15 orang. Monong tuan-tuan. Awak ingat itu dalam 2-3 orang. Bayangkan 15 orang. 2 yang monong. 1 saya, kedua buku akaun. Monong. Sebab takkan saudara mara kita nak bagi package yang mana-mana. Bayarlah 9,000 lebih kat seorang. Tuan-tuan jangan jumlah kan. Takut jangan. Kan? Lepas tu keluarlah. Lepas tu terdengar bisikan tu. Dia cakap apa? Padan kau dalam ceramah kau akan main lagi kan. Kau cakap sedekah takkan memiskinkan orang. Padan muka kau. Macam tu terdengar tu kat telinga. Sekarang ni ujian ni. Kita boleh buat tak? Saya pun buat lah. Lepas tu bila dekat airport, bila nampak muka-muka, sebab ada yang 5-6 orang yang dah masuk sebenarnya insolvency, kena ambil rayuan, ada penjamin, tapi bila tengok muka dia dah pakai kain ihram kan, hilang dah separuh rasa duit yang tak ada rasa dah, separuh dah hilang dah. Bila sampai kat Makkah nampak dia orang menangis kan sampai kat tanah suci, langsung tak fikir apa dah, habis lantaklah duit pun tak ada apa terus boleh cari lain. Tiba-tiba hari keberapa tu nak pergi Taif tak? Kena bayar ni. Tu dah mula dia nak rasa balik. Macam tu kena bayar lah tu. Sebab dia orang dia cakap, tak apalah lain kali lah. Kita faham dia tak ada duit. Tak apa, bayar. Pergi merasa pergi Taif. Rupa-rupa sekarang Allah uji. Sekarang kalau pergi Makkah pun ziarah-ziarah pun tak boleh dah. Tu Allah Ta'ala nak uji kat kita lah. Dia apa? Perangai manusia. Kejap lagi saya share ayat tu. Dan lepas tu, bila sampai kat sana, bila balik ke Malaysia, Alhamdulillah. Tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Masa tu tak ada lah dalam hati fikir si baik balik modal. Tak. Masa tu saya cakap, siapa lagi aku nak tolong? Tolong jangan angkat tangan. Ini contoh. Jadi makna kata tolong ya.
Salah satu tanda kita syukur adalah kita memberi pada orang. Syukur ni bukan cakap aja, perbuatan. Syukur ni kata Imam Ghazali, pertama sebut alhamdulillah. Kedua, hati memperakui siapa bagi nikmat. Ketiga syukur ni adalah tindak tanduk perangai kita melambangkan kita syukur. Kita semayang, kita berpuasa, kita beribadah Allah tu, kita tak culas, kita tak malas, kita buat. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Tuan-tuan kena faham betul-betul ayat yang komplek itu yang Imam Al-Ghazali kata tu. Salah satu cara bersyukur memelihara nikmat supaya tidak rosak. Faham tak kan? Tuan-tuan, saya cakap tu orang, tuan-tuan ingat satu perkara saya cakap. Kalau orang Islam tak boleh jaga Islam dengan baik, tuan-tuan jangan mimpi bukan Islam jaga Islam lagi baik pada orang Islam. Macam tu ya. Sebab ini cerita, kita bukan cerita parti ke apa tak. Kita cerita betapa Islam ni nikmat Allah bagi kat kita. Jangan kita yang merosakkan nikmat tu sendiri. Ya tuan-tuan. Dan begitu juga dalam bab syukur ini, salah satunya Nabi kata orang yang paling kaya adalah orang yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nak rasa cukup tu bagilah kat orang. Nabi pernah satu ketika bergegas balik. Salah seorang isteri Nabi namanya Ummu Salamah. Dia kata, apa kena kau ya Rasulullah? Pucat losi kau sakit kau? Tak. Kan semalam kita baru dapat 7 keping emas. Kan 7 keping emas ni. Kita belum bagi kat orang lagi kan? Cepat bagi kat orang. Risau masih ada kat rumah. Kita pula lain. Risau bila tak ada. Tu kita. Kan? Ya, ini cerita realiti kita pada hari ini. Benar makin lama bukannya makin muda, bukan makin apa? Bukan makin elok, dia akan makin rosak, dia makin rapuh, dia makin makan di usia. Tu sebab jangan kita apa? Handsome, apa lama handsome? Kan? Ui, dia paling handsome kat kampung ni. Sampai masa ni jadi bapa yang pernah handsome. Kan? Itu betul berlaku. Oh, gua kereta besar rumah ya, macam saya lah. Hari tu rasa telefon tu handa mana dah telefon ni. Besar dah rasa kan. Tadi tertinjau pula telefon orang sebelah tadi rumah Ini kalau dia tukar ni best juga ni. Dia macam tu. Tapi berapa lama lepas sekarang tukar lagi. Ni trend. Betul. Tu sebab saya nasihatkan pada anak-anak, adik-adik orang muda kan. Dia kata saya nak jadi YouTuber, saya nak jadi gamers. Boleh dik, jadilah gamers, jadilah YouTuber. Tapi jangan jadi gamers saja, jangan jadi YouTuber saja. Cari ilmu juga. Biar kita jadi gamers yang hafal Quran, baru steady. Biar kita jadi YouTuber yang boleh mengaji, macam Ustaz Syarin tadi. Contoh kan, leko gitu kan. Itu yang penting. Kita makna memperkasakan, tambah nilai, tambah diri kita. Sebab hidup bukan lama makin senang sebenarnya. Kan? Kita semakin lama semakin hebat ujian Allah bagi kat kita. Kita kena bersyukur Allah bagi peluang kita dapat duduk dalam masjid ini. Sebab kemelampauan masyarakat manusia ni Allah Taala tunjukkan kat kita. Tonton tengoklah macam mana tak pening kepala kita. Salah satu tanda akhir zaman Allah Taala kata, disebut dalam Quran ni, bagaimana Nabi pun bagi tahu. Kan? Seorang ibu melahirkan tuannya berapa banyak? Maknanya macam emak tu pula berkerja dengan anak. Betul lah anak bagi emak tolong jaga anak dia. Cakap mak saya bagi upah ni mak. Bukan upah ni macam penghargaan dekat mak, tak terbayar dah mak jasa baik mak tolong jaga anak saya ni macam tu Dia kata kan saya dah bayar duit bulan ni, cukup dah tu. Mak banyak cerita apa, jagalah budak tu. Ada berlaku. Hari ni saya tanya mak ni, mak jaga anak boleh tak? Oh, ponik jaga kau, jaga anak kau pula. Jagalah sendiri tu mak saya. Senang tuan-tuan. Saja cuba kau lopeh kan. Betul. Dan kemudian urusan umum diberikan kepada mereka yang tak ada ilmu. Itu tanda akhir zaman. Orang main-mainkan agama macam mana? Ada orang tukar jantina macam mana? Dahlah tukar jantina tu buat live. Allahu Akbar. Yang sesedih tu dia tu pernah buat live dengan saya tu, maksudnya pernah ceramah saya mana jalawak dengan dia. Dokek tu kompleks sukan Kuala Pilah tu. Kat kompleks Kuala Pilah, Allahu Akbar. Masa tu dia dah berubah jadi lelaki, jadi perempuan balik. Siap operate buat live. Allahu Akbar. Saya tak sebut nama dia. Tu belum cerita seorang lagi tu. KKLA elok pakai jubah sampai depan Kaabah pakai telokong. Kan?
Rupa-rupanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas. Asrafu tu melampaui batas. Ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah ingin mengampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita tak sedar, rugilah kita. Sepatutnya ujian yang datang ni nak suruh kita lagi dokek pada Allah. Ikut saja manual apa benda yang Nabi dah bagi. Nabi kata bila berlaku wabak, jangan pergi ke kawasan wabak, jangan tinggalkan kawasan wabak. Maka buat roblok tu sejajar dengan sunnah Nabi pesan. Ya. Heboh lah dia ikut jalan Cilok, ikut Jibui Keluar Pangan. Tu jalan tu sabut sebab saya pun buat. Contoh kan? Blok-blok kat situ kan. Tak ada. Tapi ada surat kan. Ya itulah dah. Nabi juga selain pada bersyukur, Nabi juga bersondoh gurau. Nabi sondor gurau dengan isteri dia, bersondor gurau dengan anak dia. Nabi main koja-koja. Nabi dengan isteri main koja-koja. Balik kan baiklah. Main koja-koja. Okeylah. Main lumba lari dengan Aisyah. Ada hari Aisyah menang, ada hari Nabi menang. Nabi ni panglima angkatan tentera. Nabi mengetuai bala tentera. Nabi dah tentu lebih tangkas dan lebih pantas. Tapi dia bagi Aisyah menang. Adab tentu dengan bini dia. Bagi bini dia seronok. Itu dah. Kan? Buatlah, jangan main nyuruk. Rumah dah lah besar, anak dah tak ada. Entai main nyuruk. 3 hari tak jumpa. Dah jumpa tuan OCS sana ni tuan. Nanti cari anjing pengesan. Dah 5 hari koreh dalam almari. Nak ngamak bergurau. Apa yang Nabi buat? Nabi makan bersuap. Kita buatlah. Nabi kalau minum tu Nabi tengok ikut kesan bibir isteri dia. Kau minum sini tadi kan? Cubalah buat. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi, dengar ni, ya. Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bokeh yang sama. Ada comel dia lah. Mana bokeh nak cari dia? Tak muat besen tu. Carilah yang besar-besar sikit. Tak ada, buatlah dalam shower. Tak buat dah, tak tu kira bokeh lah, tu berdinding. Tak teraya tengok tu perempuan tengok kan. Tak apa, mandi malam, tutup lampu, agak-agak je. Mana pula tuanya. Buka lampu dah terbaring kontor tu terperanjat kan. Tak apalah, tu usaha kita kan. Begitu juga Nabi ni juga kuat bersedekah. Lebih kuat bersedekah kan. Sedekah itu sebenarnya sangat penting. Tu saya kata tadi, musim PKP itu ramai orang nampak kesan sedekah tu. Tak payah banyak-banyak noh. Pagi-pagi ni dua petua ni nak murah rezeki. Tak kisahlah apa rezeki sekalipun. Sebelum subuh tu, bila dah azan Allahu Akbar, transfer online. Masjid Imam Kahar RM1 RM1 transfer online. Buat hari-hari, tengok apa perubahan hidup kita. Cuba tonton buat. Dan kemudian masuk je waktu, kita solat sunat 2 rakaat dulu. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, itu pun nak murahkan rezeki. Jangan tinggal. Buat tuan-tuan. Tapi kalau bangun tu bukan subuh gajah dah, subuh dinosaur, dah pupus. 5 minit sebelum zuhur dia subuh. Masa tu sunat tak pakai. Tak peranyat imam. Siapa pula kunut tu tengah hari ni? Dia dah sembahyang lambik, datanglah ke masjid. Kan? Betul. Ini sedekah ni penting. Sedekah. Malahan dalam satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Nampak? Sedekah banyak. Masuk duit. Saya kira lah. Sah masuk sebanyak. Dengan imam pun kuasan. Kau panjang bagi 50 sen dia. Mana imam tahu? Kau longkungnya. Orang lain elok senyap, sap dia ting kan. Tahu sen dia. Tak apalah. Dia cakap yang penting ikhlas. Itu masalah. 50 tahun ikhlas yang 50 sen itu masalah. Tak apalah, bagi. Sedekah jangan kita tak bagi, sebab yang rugi adalah kita. Malahan dikatakan kita buat baik pun adalah bentuk sedekah. Kita alihkan batu
apa ranting duri daripada tengah jalan, itu pun sedekah. Tolong orang angkat barang, itu pun sedekah. Kan? Jadi kita buat, tuan-tuan sekalian. Begitu juga, kan? Tolong isteri pun satu bentuk sedekah. Isteri tolong suami pun satu bentuk sedekah. Nabi isteri nak naik kenderaan pun Nabi duduk ni. Duduk macam mana? Tadahkan lutut itu jadi tanggung. Sebab kan kereta kuda, kereta unta kan tinggi. Dia pijak. Tuan-tuan buatlah. Nak naik motor tu tadah. Tapi kaji dulu kilogram ni berapa. Jangan main tadah ya. Bergalih lutut kawan tu. Jadi itu antara benda-benda yang kita boleh buat. Kemudian silaturahim, tolong jaga silaturahim. Jangan putuskan perhubungan. Jangan. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi jaga bab silaturahim. Begitu juga sabar. Nabi pun ajar kita tentang sabar. So kita pun sabarlah. Itu Nabi. Ayat kita kan. Nabi donga tu yang kita cakap. Itu Nabi, aku bukan Nabi. Jangan sekali-kali cakap macam tu. Nabi donga, apa yang kita cakap atas dunia ni Nabi donga. Dia umat kan. Itu sebab saya kata Nabi sayangkan kita tu kan. Sampaikan sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Sahabat tanya, Rasulullah, siapa paling kau rindu? Soalan tu terkeluar. Nabi jawab apa? Yang paling aku rindu adalah umat akhir zaman. Terkejut sahabat. Apalah dia orang lah yang kau rindu, kau tak pernah tengok dia. Nabi kata, macam mana aku tak rindu mereka? Mereka boleh taat kepada Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekalipun mereka berpeluang memandang wajahku. Macam itulah Nabi sayang kat kita. Nabi nak wafat pun Nabi ingat kat kita lagi. Kita dah tak ingat apa dah, tapi Nabi ingat kita. Malaikat maut waktu Allah Ta'ala hantar ni nak cabut nyawa Nabi ni, kau pakai elok-elok, kau pergi rumah kekasih aku tu, kau bagi salam dulu. Kalau dia bagi masuk, baru kau masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Itu istimewa Nabi kita. Kita tak dapat macam tu dah, tahu dah depan muka ya. Kemudian bila pun Nabi kata masuklah. Kemudian Nabi tanya malaikat maut, mana bayi Jibril? Jibril tak datang ke? Jibril dah menyuruh siap-siap, tak tergamak nak tengok Nabi dicabut nyawa. Dan pada ketika itu, ringkas cerita, Jibril pun muncul. Sebab dah Nabi tanya, Jibril tak ada ke datang? Aku di sini wahai Muhammad. Maka Nabi pun tanya, wahai Jibril, tak ada kau berita gembira boleh kau hiburkan hati aku ni? Wahai Muhammad, sah kau risaulah. Kat syurga tu, semua orang tengah sibuk ni, beriyo-yo betul ni, malaikat dengan bidadari semua tengah menghias syurga untuk kau. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu aku nak dengar. Tak ada kau berita baik yang lain untuk hiburkan hati aku ni. Wahai Muhammad, kau tak usah risau. Dia orang dah berbaris panjang dah, semua nak menyambut kau masuk dalam syurga. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada kau berita lain yang boleh mengembirakan hati aku ni. Wahai Muhammad, Jibril kata, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalam syurga itu. Barulah Nabi itu senyum. Nabi pun panggil malaikat maut, kemari, rapatlah pada aku, cabutlah nyawa aku. Tengok Nabi. Dan waktu cabut nyawa Nabi ni, Nabi berteriak sakit. Nabi kekasih Allah, Nabi sakit. Malaikat maut dah habis-habis, lambut dah tu tarik tu. Nak tarik nyawa ni. Dia kata, ya Allah sakitnya ya Allah. Nabi kata. Dan Nabi kata, ya Allah, bagilah segala kesakitan umat aku tu bagi ke aku, biar aku tanggung ya Allah, supaya umat aku tak sakit macam ni. Macam tu sekali Nabi. Sayang betul kat kita tu kan. Tak patut pun lah kita kan tak sayang kat Nabi. Itu sebab ada pandangan menyatakan bahawa kita mati tu tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3, kerana 2/3 lagi Nabi dah tanggungkan untuk kita. Ada pandangan begitu. Jadi kita kena sayang Nabi, ikut Nabi. Dan bila sayang Nabi, buat apa yang Nabi gama, tinggalkan apa yang Nabi tak suka. Jadi tuan-tuan dan puan dan hormati Allah sekalian, Nabi ini contoh ikutan terbaik. Itu sebabnya sampai satu tahap Nabi kata, tidak beriman salah seorang di antara kamu
selagi mana kamu tidak mengasihi aku melebihi kamu mengasihi ibu, ayah, anak-anak kamu dan manusia selainnya. Kita kena sayang Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Semudah-mudah tak boleh buat semua, jangan tinggal semua tuan-tuan sekalian. Dan Nabi kata man la yarham la yarham. Siapa yang tidak menyayangi orang lain maka dia tidak layak untuk disayangi. Maka kita kena sayang Nabi, amalkan apa yang Nabi suruh, tinggalkan apa yang Nabi larang. Akhir-akhir ni memang banyak usaha dibuat oleh golongan tertentu dalam Instagram, dekat dalam TikTok, dia buat perbandingan. Ustaz ni cakap macam ni, ustaz ni cakap macam ni. Maka ustaz ni tak betul. Dan pengikut dia ramai. Bukan itu adab sebenarnya nak menegur antara ahli-ahli ilmu. Kan? Itu sebabnya saya sebut tadi, kita sedang menghadapi krisis adab yang sangat besar. Itu sebab pentingnya adab ni. Dalam hidup kita ni, Nabi ni perhati. Nabi perhati je kita ni. Dan akhirat besok, kita ni mencari satu apa disebut. Bila akhirat besok, kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Telanjang bulat masing-masing. Mengikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Tak ada tu. Wui, Samsul debat ke tu? Tak ada. Tak ada. Masing-masing nampak lagi. Nampak Haji Rashid lagi. Rashid nampak saya lagi. Semua nampak anak lagi. Anak nampak kita lagi. Semua takut dipertanggungjawabkan. Masa tu ada yang berjalan kaki, ada berjalan dengan tunggangan, ada yang berjalan dengan muka. Paling hina sekali. Berjalan dengan muka. Muka tu jadi kaki. Jalan kaki. Dengan muka ni. Ada yang disebabkan matahari sejengkal, ada yang parih buku lali, ada yang paluh parih pinggang, ada paluh parih telinga, ada yang lomeh tauhid. Sampai kan ada yang cakap, ya Allah masukkan aku dalam neraka tauhid, ya Allah susah benar duduk daripada masyar ni. Ada yang cakap macam tu sebab tak tahan. Tapi masa tu lah kita cari, ringkas cerita lah. Dia kalau tajuk akhirat tu maknanya memang confirm kena panggil lagi. Macam tu, memang tak cukup hari ni. Ya. Masa perjalanan tu cari apa? Perjalanan tu cari apa semua? Syafiqah. Syafaat. Jangan salah, ngangguk ada syafiqah kan. Dia mencari syafaat. Syafaat ni bila cari, minta dengan Nabi Adam, nafsi sendiri-sendiri, tapi tolong. Jumpa Nabi Ibrahim, nafsi sendiri-sendiri. Jumpa Nabi Musa, sendiri-sendiri, nafsi, tapi tolong apa-apa cari Muhammad boleh tolong kau. Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, jarak masa antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain tu 1000 tahun akhirat, bayangkan. Dan akhir sekali bila jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kita kalau Rasulullah jumpa kita tu dia kena ummati kemari. Tapi kalau Nabi jawab, kau siapa? Sia-sialah hidup kita ini. Syafaat ni ada 3 jenis. Pertama, syafaatnya kita dapat keringanan daripada mahsyar, itu pertama. Yang kedua, kita dapat masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita semua dapat tu. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Tapi disebabkan secebis keimanan kita pada Allah dan pada Rasul, Nabi selamatkan kita, pindahkan masuk ke dalam syurga. Kalau nombor 3 tu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Ya, sebab takkanlah kita tak boleh amal, takkan tak boleh apa. Nabi ni nak tolong kita tu sebab Nabi tak pernah berdoa, ya Allah kau tenggelamkanlah umat ni, tak pernah. Ya Allah kau bakarlah mereka, ya Allah kau hancurkanlah mereka. Nabi tak pernah doa. Sebab kota doa tu Nabi bawa kepada akhirat besok untuk bagi syafaat kepada kita. Tu Nabi kita. Nabi dengar ada satu pintu untuk umat dia masuk neraka, pun Nabi boleh menangis sampai pengsan, bayangkan. Dan bila terjaga, Nabi tanya, ada tak? Aku tahulah pintu tu ada, tapi ada tak seorang yang masuk dalam tu? Ada tak seorang umat aku masuk? Jibril dengan Salih, ada wahai Muhammad. Langsung Nabi senyap masuk dalam rumah, tak bercakap, tak apa. Nabi semayang menangis, duduk menangis, mengaji menangis, semua menangis. Seminggu Nabi tak lalu makan, memikirkan kita. Kita tinggal waktu semayang pun relax ya. Kan? Kita tak ikut Nabi pun relax ya. Bulan puasa baru jumpa kurma. Kan? Tak, itulah maknanya Maulidur Rasul ni, tujuan kita buat ni adalah untuk mengenangkan kembali betapa hebatnya Nabi. Sebab Nabi kita satu-satunya manusia yang kita raikan hari kelahiran dia walaupun dia dah lama tak ada. Sebab dia sentiasa hidup di dalam hati kita. Jadi
Walaupun sikit perkongsian pada hari ini, sama-samalah kita terapkan, sebab nilai yang ada dalam diri Nabi itu, nilai apa? Siddiq, benar, siddiq, amanah, kan? Amanah, lepas tu tabligh, menyampaikan yang baik-baik, kan? Menyampaikan dakwah, dan fatanah, bijaksana. Itu yang patut kita terapkan dalam diri kita. Itu sebab kita datang dengar kuliah ilmu. Kita belajar talaki dengan Ustaz Syarin, belajar mengaji dengan Ustaz Syarin ni, kita belajar ilmu dekat masjid. Sebab satu sebab ni kita nak jadi fatanah, nak jadi bijaksana, kita nak jadi generasi berilmu. Kalau tidak kan main belasah yang susah lah, kan. Ada yang tanya saya tu, ada yang tanya saya soalan, dia kata, Ustaz, kalau lah suami dia mazhab Syafi'i, isterinya mazhab Hanafi, bercium sebelum semayang, batal tak wuduk tu? Tak ada tak? Saya memang, saya cakap lah, kau tak ada time lain ke nak bercium? Macam tu lah jawab dia. Kau pergilah tanya mufti tu, kata kan. Kalau ikut kan memanglah, kalau mazhab Hanafi memang tak batal, kan. Tapi mazhab Syafi'i tu dia kata selagi mana dia tidak menimbulkan syahwat, ada pandangan kecil. Tu sebabnya kalau kita pergi buat umrah tu kan, bila kita tawaf tu, kalau bersentuh tu kan, ada keringanan dia. Tapi itu kena faham lah. Kita tak boleh ambil mazhab tu sikit, yang ni sikit, tak boleh. Tapi kita kena faham keseluruhan dia. Jadi macam mana pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia manusia yang hebat sepanjang zaman, kan? Uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Jadi sama-samalah kita amalkan, sama-samalah kita sebar panjangkan kepada yang lain. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan, kan. Kalau ada silap dan salah, minta maaf banyak-banyak. Dan terima kasih di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.